Okay, right. So macam saya. Okay, hari ni aku nak kot. Okay. Hari ni aku nak share dengan korang, macam hari tu kita setting, kita buat satu live yang pasal berkenaan dengan tajuk bisnes online perlu ada syarikat ke tak. Okay, so bersama aku hari ni panel kita iaitu Syaham Ibrahim, kan, yang tidak asing lagi, yang berpengalaman dalam mengendali perihal-perihal berkenaan dengan syarikat, SSM, corporation, enterprise, neighborhood dan sebagainya, juga yayasan. Okay. So panel hari ini, Syahim Ibrahim adalah founder dan executive chairman di syarikatnya iaitu MISB Corporation Consultancy Neighborhood, dan juga founder dan executive chairman di MISB Group Neighborhood. Okay. Saudara Syaham kita mempunyai 2 ijazah degree dalam pengajian Islam Usuluddin di Universiti Terengganu, dan ijazah kedua degree di pengajian undang-undang iaitu Shah Alam. Okay. Mencubakan diri dalam bidang usahawan sejak pada tahun 2009. Okay. Jadi sebelum kita mula pada topik ni, berniaga online wajib ke daftar syarikat. Sebabkan online, isu berniaga online ni timbul, orang kata berniaga online ni, bab kata dulu kita dah dengar orang kata tumbuh macam cendawan lepas hujan. Betul. Kita balikkan pada isu berniaga online ni disebabkan ramai ataupun aku rasa kawan-kawan kenalan yang berniaga online. Okay? Lebih lagi disebabkan PKP ni, Patuhan Kawalan Pergerakan ni. Okay? Bisnes yang biasa pun terpaksa di online kan. Ya. Okay, dek kerana PKP ni. Okay. Ada juga yang dah berniaga online daripada awal lagi. Kan, Syaham ya? Dah berniaga online daripada awal lagi. Mungkin sebabkan trafiknya lebih mudah ataupun audiennya, customer adalah melalui online. Dan mereka berbina online mungkin disebabkan tak perlu overhead macam untuk mengendali syarikat-syarikat yang beroperasi macam orang biasa, kena bayar office, gaji, bil dan sebagainya. Okay. Jadi sebelum saya serahkan majlis ataupun topik ini pada hari ini, okay, so persoalan pertama yang kita nak terangkan di sini adalah berniaga online ni, bisnes online ni wajib tak sebenarnya? Kena daftar syarikat, kena ada syarikat. Silakan. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Cik Syahid dan juga kepada anda semua yang sedang live ketika ni. Pertama sekali, kita kena clear bahawa apa saja jenis perniagaan wajib kita daftarkan selagi mana ianya mendatangkan keuntungan. Kita tak kisahlah kita jual keropok ke, jual roti ke, sikit untung ke, banyak untung ke, selagi mana poin dia ialah mendatangkan atau mendapat keuntungan. Bila dia mendapat keuntungan, kita kena daftar. Ianya telah dinyatakan di dalam Seksyen 2 Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, di mana perniagaan meliputi tiap-tiap bentuk trade, perdagangan, pertukangan, pekerjaan, profesion atau aktiviti lain dijalankan bagi maksud mendapat keuntungan, wajib berdaftar. Maknanya, sekiranya benda ni dah pun menjadi satu peraturan, satu akta, apabila usahawan langgar peraturan ni, akta ni, boleh dikenakan tindakan lah. Boleh dikenakan compound, boleh dikenakan tindakan undang-undang sekiranya ada laporan daripada pelanggan ataupun siapa saja ataupun daripada aktiviti penguatkuasaan daripada pihak SSM sendiri, ya. Okey. Ingat. So, ya, betul. Okey. Hukumnya di sini niaga online ni memang wajib kita kena ada syarikat berdaftar lah, ya. Mesti daftar. Wajib daftar. Tak daftar, ada menyalahi undang-undang lah. Betul. Undang-undangnya. Betul. Pendaftaran tu sebenarnya tak kisahlah nak daftar tu, sebab bila kita sebut syarikat ni kalau ikutkan bahasa sebenar, ia adalah sesuai untuk syarikat sendirian berhad. Perkataan syarikat tu sendiri.
Tapi biasanya kita suka menggunakan perkataan daftar perniagaan ni kita namakan sebagai syarikat. Tak kisahlah dianya enterprise pun kita sebat nama syarikat jugalah. Tapi tak apalah, cuma pendaftaran kita tu tak kisahlah kita daftarkan sebagai enterprise, milikan tunggal atau perkongsian, atau kita daftar sebagai syarikat senian berhad maupun syarikat PLT. Jenis tak ada masalah. Jenis tu nanti saya akan cerita apa perbezaan di antara jenis-jenis perniagaan yang ada tu. Tapi pokok pangkalnya, kalau buat berniaga mendatangkan keuntungan, wajib berdaftar. Itu dia punya point dia. Okey, terima kasih. So setakat ni jelas kita punya intro. Jadi pada topik utama hari ni dah terjawab intro untuk berniaga secara online. Nak tak nak memang kena wajib berdaftar di bawah syarikat. Dan ada akta pun sebenarnya memang kita memang kena setiap perniagaan tu, untung tak untung tu nombor 2, tapi business transaction tu perlu didaftarkan di atas satu entiti lah, syarikat . Betul. Sebelum kita pergi kepada jenis-jenis syarikat ni, kita ambil sikit kita nak diorang ni macam lebih faham sikit flow bila ada syarikat. Bukanlah flow kan, maksudnya soalan pertama, bila dah ada syarikat, kita tahu kenapa ada yang tak berdaftar ni. Mungkin tanggapan mereka sebab tak nak kena cukai. Betul, mungkin nak elak cukai. Aku ada syarikat daftar esok, income tax trace lah punya bisnes. Sebab bisnes aku ni mungkin orang kata cukup, orang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang Jadi kenapa kalau aku nak daftar, kita sendiri pun cukup makan untuk bisnes online, bisnes kita ni yang online ni Jadi nak bayar cukai dan sebagainya tu mungkin buka option. Jadi mungkin mereka memilih untuk tidak berdaftar. Mungkin. Jadi soalan di sini adalah cukai. So bila kata mana dah ada syarikat adakah benda pertama yang selalu bermain di fikiran orang ni adalah cukai? Tak nak bayar cukai pada kerajaan. Ataupun orang yang bayar cukai pun buat apa aku bayar cukai, biar aku bayar zakat dan sebagainya Jadi kalau ada syarikat ni, macam mana, memang kena bayar cukai ke kan? Memang kena bayar cukai ke, untung tak untung ke, ataupun boleh ke tak nak declare income dalam bisnes ni bila ada syarikat lebih kurang begitulah. Main sekarang ni mungkin itu masalahnya yang diorang fikir. Itu merupakan satu kekeliruan sebenarnya, kekeliruan, salah faham. Banyak orang kata tahyul-tahyul ataupun mitos-mitos yang berlega di sekitar usahawan berkenaan dengan pembayaran cukai. Pertama sekali, kalau disebut tak nak daftar sebab tak nak bayar cukai. Sebenarnya tak nak daftar sebab tak nak bayar cukai ni memang ada. Itu adalah berlega di sekitar usahawan. Sebenarnya kalau tak daftar tu dah satu kesalahan. Tak bayar cukai tu lagi kesalahan dah. Dah ada 2 kesalahan kat situ. Macam mana kita nak berniaga? Kita nak berniaga senyap-senyap dalam keadaan kerana kita berniat ataupun kita fikir kita tak nak daftar sebab kita tak nak bayar cukai. Tapi isunya kita berniaga online, lepas tu kadang-kadang ada setengah usahawan online ni dia bukan setakat berniaga online. Berniaga online tu sendiri dah orang kata dah expose kepada orang lain. Orang tengok kalau orang buat laporan, dia dah kena lah. Macam mana dia nak senyap-senyap tu? Itu agak susah lah nak senyap macam mana. Modus operandi bisnes pun dah tak senyap-senyap modus operandi tak senyap. Lepas tu kalau jenis suka tayang barang dan deliver, tunjuk barang setinggi, kadang-kadang tinggi gunung apa semua kan. Lepas tu nak expect apa? Kita kena ingat penguatkuasa LHDN pada hari ini, mereka ada squad yang hanya tengok melalui online siapa yang orang kata ada potensial untuk tidak membayar cukai, ataupun siapa yang nampak keuntungan tu ada tapi tengok di hujung jari je pegawai tu check, tengok tak ada pembayaran cukai, tu memang salah lah. Dah ada tools bagi pihak-pihak kuasa untuk memantau. Mereka memang ada spot untuk tengok. Tambah lagi sekarang ni semua maklumat tu di hujung jari je. Dia boleh tengok orang ni bayar ke tidak cukai. Tengok, ambil gambar di sebelah kereta Mercedes sebagai contoh.
kereta-kereta mewah tapi tengok tak bayar cukai. Jadi itu merupakan satu kesalahan lah. Tak daftar perniagaan satu kesalahan, tambah lagi dengan tak bayar cukai tu lagi satu kesalahan lah. Kesalahan Itu situ ya. masalah tu. Masalah. Jadi orang kata disdik kerana orang kata takut dengan bayang-bayang sendiri ya. Dia akan hidup dalam ketakutan lah sentiasa. Perkara yang tak sepatutnya. Daripada buat satu salah dah terus buat dua salah. Salah. Balik-balik macam cerita dulu yang kita dengar kan. Ada satu ulama alim ni tak nak berzina. Tapi orang kata syaitan tu hasut minum arak lah makin paling kecil tu kononnya kan. Dan minum arak tu dah berzina membunuh pula. So guys, dah jadi dua dah. So kawan-kawan kita beringat ini poin dia lah. Ini mungkin poinnya. Jadi bear in mind, berhati-hati dalam kata kita nak mengelak satu perkara tu. Mungkin ini lebih bermudaratkan. Ya. Betul. Yang akan bakal datang. Deli tak dengar mana pakai mic dah ni Deli. Besar mic ni. Tu dia. Okey, kita ada satu soalan daripada Muhammad Azim. Kita nak terus view soalan ke sini ke? Boleh. Okey, tu daripada Muhammad Azim. Nampak tak? Apa beza syarikat Sdn Bhd dan enterprise dan kenapa enterprise kena renew setiap tahun? Sdn Bhd tak kena renew ke? Okey. Saya jawab satu dulu Jawab satu dulu lah sebab kita ada topik, kita ada point sebenarnya untuk ke topik ni sebenarnya. Betul. Okey. Pertama sekali, ini soalan yang popular sangatlah. Beza syarikat Sdn Bhd dan enterprise. Sebenarnya enterprise ni merupakan satu lesen, satu bentuk lesen. Satu bentuk lesen yang mana kita kena renew, dia ada satu tempoh yang kita kena renew. Bila tamat tempoh kita kena renew lah. Okey. Sdn Bhd ni dia bukan lesen. Sdn Bhd ni dia merupakan satu badan pertubuhan yang mana dia ada legal entity dia tersendiri. Okey, saya tak nak pergi into detail sangatlah. Okey. Jadi sebab itulah kenapa enterprise dia kena renew setiap setahun ikut tempoh dia. Bila kita daftar tu dia ada tempoh dia. Kalau tempoh dia setahun, kita kena renew setiap setahun. Kalau tempoh dia 5 tahun, kita kena renew setiap 5 tahun. Jangan bila dia habis tempoh tu jangan tak renew. Sebab tu kita kena faham syarikat, kalau bagi usahawan yang baru nak memulakan perniagaan, selalu orang tanya saya, patut dia daftar apa? Enterprise atau Sdn Bhd? Saya akan tanyalah, dah lama berniaga ke baru berniaga? Kalau dah lama berniaga, saya tak ada masalah, dia boleh terus ke Sdn Bhd. Dia boleh tubuhkan Sdn Bhd. Tapi kalau dia baru saja nak berniaga, baru saja nak memulakan perniagaan, baru nak berjinak-jinak dalam aktiviti keusahawanan, saya akan minta supaya dia start dengan enterprise dulu. Kerana apa? Daripada segi kos, enterprise jauh lagi murah daripada segi penubuhan dan daripada segi perjalanan syarikat nak maintain dia tu. Tapi kalau Sdn Bhd jauh lebih mahal lah, ya. Jauh lebih mahal. Dia punya nak menubuhkan pun mahal, nak maintain pun mahal, dan dia kena engage pula dengan profesional. Macam company secretary, macam license company secretary lah, ya. Okey. Sebab itulah kenapa kalau kata siapa yang baru memulakan perniagaan, mulakan dulu dengan enterprise. Kalau dah lama, dah biasa, dah mahir sangat dengan selok-belok perniagaan, dah ada pendapatan yang konsisten, at least dalam lebih kurang 50,000 ke atas. Setiap bulan tu tak larilah, boleh dapat 50,000, yang tu bolehlah start dengan ataupun tubuhkan Sdn Bhd. Yang kedua, nak minta pendapat kalau punca income daripada hasil sewa, seperti rumah sewa atau saham, kena daftar syarikat juga ke? Okey, dia sebenarnya regardless pendapatan tu daripada apa. Yang penting berbalik-balik kepada yang saya bagi tahu tadi. Kalau dia dapat pendapatan, tak kisahlah pendapatan dia dapat tu berapa banyak, apa pendapatan dia dapat tu. Kalau dia baru start berniaga, baru nak cuba dengan enterprise dulu. Enterprise ni kalau kata start cuba dengan Sdn Bhd, bukan tak boleh. Bukan tak boleh, boleh. Jangan salah faham, boleh nak cuba terus dengan Sdn Bhd.
tapi dia agak berisiko. Sebabnya dia punya maintenance fees dia tu, yuran dia tu, dia punya perbelanjaan dia tu agak tinggi. Nanti kalau kata belum apa-apa lagi, duit tak habis, duit tak boleh nak digunakan untuk tujuan perniagaan, nak berniaga pun tak boleh lagi, nak start business pun tak done lagi, duit habis ke maintain, nak maintain Sdn Bhd. Memanglah saya selalu bagi tahu macam tu lah. Contoh enterprise dengan Sdn Bhd ni diibaratkan macam kereta dengan basikal. Sdn Bhd ni dia macam kereta, enterprise ni dia macam basikal. Sdn Bhd ni kereta dia boleh pergi jauh. Kalau kita nak pergi ke Kelantan, kita naik kereta, dia agak cepat dan lebih selamat. Kalau cuba bayangkan, kalau nak pergi ke Kelantan, kita naik basikal. Bila nak sampai tu? Tak sampai teruslah. Arwah di tengah jalan. Jadi, kita naik basikal ni tujuannya kita nak pergi dekat-dekat. Siapa yang nak berniaga, nak setakat nak berniaga kecil-kecilan, ataupun sekadar nak cuba dulu, nak tengok macam mana boleh ke tidak berniaga ni, cuba dengan enterprise dulu. Lama-lama kalau dah yakin apa semua tu, barulah buat Sdn Bhd. Okay. Itulah. Okey Azim, harap-harap Syaham dapat menjawab soalan Azim lah, puas hati mendengar. Okey, sebenarnya untuk berkenaan dengan enterprise ataupun Sdn Bhd dan sebagainya, kita ada satu sesi yang memang kita nak explain sebenarnya jenis-jenis syarikat berdaftar ni. Enterprise ke, ada banyak Syaham, tak silap saya. Ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis yang boleh dipilih. Satu ni adalah setiap satu-satu ni ada fungsi tersendiri dan sebenarnya apa kelebihan dan itulah fungsi-fungsi dan kelebihan tersendiri. Okey. Jadi ada lagi soalan tak? Tak ada. So untuk next lah. Next, so kita Syaham akan terangkan macam apalah jenis-jenis syarikat yang ada yang berdaftar di Malaysia SSM. Ada beberapa jenis perniagaan, tapi yang paling popular di kalangan usahawan baru ialah enterprise, sama ada milikan tunggal ataupun enterprise perkongsian. Okey, enterprise dia ada dua. Satu milikan tunggal, yang kedua ialah perkongsian. Enterprise milikan tunggal ni ialah satu, macam saya kata tadi, dia merupakan satu lesen perniagaan. Kalau siapa, macam saya dah explain pada awal tadi, siapa saja yang menjalankan perniagaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan wajib berdaftar. Tapi isunya nak daftar sebagai apa? Sebagai apa? Kalau baru mula nak menjalankan perniagaan, barulah nak orang kata nak berjinak-jinak dalam dunia perniagaan, tak tahu lagi macam mana boleh untung ke tak boleh untung ke, tak tahu rugi kan. Kalau kata di antara syarat ataupun di antara apa yang saya selalu bagi tahu, kalau dia punya sale tu tak boleh nak lebih daripada 50,000, bawah 50,000, kadang ada sale, kadang tak ada sale, yang tu boleh mulakan dengan enterprise. Okey, enterprise ni dia ada dua, satu enterprise milikan tunggal. Milikan tunggal ni kalau kita buat perniagaan tu seorang-seorang, kita tak nak berkongsi dengan sesiapa saja. Kita tak nak berkongsi. Bukan senang kadang nak berkongsi dengan orang ni. Jadi kalau kata kita buat perniagaan milikan tunggal seorang-seorang, kita daftar sebagai milikan tunggal. At least kita ada milikan tunggal, kita dah lepas daripada yang peraturan yang saya katakan tadi, kita wajib berdaftar. Itu kita dah berdaftar. Okay? Milikan tunggal ni murah je. Tak silap saya lebih kurang RM70, kita boleh pergi direct ke SSM ataupun kita boleh daftar online melalui EasyBiz. SSM portal EasyBiz. Itu kita boleh daftar online lah ya. Okey. Tapi kalau kata kita nak berniaga secara berpartner, kita ada partner kita. Seorang, dua orang, tiga orang tak kisahlah. Kita ada partner, kita boleh daftar sebagai enterprise perkongsian. Enterprise perkongsian ni kalau tak silap saya lebih kurang RM130 je nak daftar. Okey. Ingat, enterprise ni dia ada tempoh waktu. Dia boleh orang kata tamat tempoh. Bila tamat tempoh kita kena renew lah. Okey. Yang kedua, perniagaan yang kedua yang normal kita dengar kan, yang popular ialah sendirian berhad. Sendirian berhad ni ialah
satu perbadanan, satu pendaftaran perbadanan yang mana dia bukan satu lesen. Dia tak perlu di renew tapi kena maintain. Pertama sekali untuk daftar Sdn Bhd, kita kena lantik syarikat setiausaha. Biasa dengar tak syarikat setiausaha? Syarikat setiausaha ni ialah syarikat yang mana di dalamnya ada setiausaha syarikat berlesen. Macam saya lah. Okey, promote. Dia sama dengan company secretary lah benda ni. Company secretary syarikat setiausaha tu nama-nama yang popular bagi company secretary ataupun setiausaha syarikat atau syarikat setiausaha. Yang mana kita kena pergi kepada syarikat setiausaha. Syarikat setiausaha akan bantu kita untuk menubuhkan syarikat di SSM. So mana kata bila kita nak serius, maksudnya dah serius lah kalau nak ambil Sdn Bhd kan. Jadi memang prosesnya adakah memang kena melalui company syarikat setiausaha ataupun company secretary? Boleh tak seseorang owner ataupun business ni kan, kalau kata dia nak buat sendiri? Tak nak pakai company. Adik saya tak nak buat sendiri pun boleh. Boleh nak buat sendiri, boleh buat sendiri melalui Myco ID. Tapi dia ada tapi dia. Kalau kita buat sendiri dalam masa sebulan, pastikan kita lantik syarikat setiausaha. Kalau tak, syarikat boleh kena compound. Tapi saya sangat tak sarankan buat sendirilah. Sebabnya kalau pergi balik, lepas kita daftar sendiri, dah daftar tu nak cari cara lah apa semua tu, dah makan masa. Lepas tu kita nak lantik syarikat setiausaha dalam masa sebulan tu kalau dapat. Kalau ada yang jenis melengah apa semua tu, nanti tak dapat. Pengalaman saya, ramai juga orang yang berlengah masa nak daftar tu, ataupun dia tak tahu yang dia kena lantik syarikat setiausaha, menyebabkan dia kena compound tak pasal-pasal. Kalau daripada awal dia bagi syarikat setiausaha, settle dah semua tu. So maksudnya syarikat setiausaha ni sebenarnya memang perlu adalah bagi sesuatu syarikat yang didaftarkan di bawah nama Sdn Bhd ya. Betul. Banyak kelebihan sebenarnya saya faham ya. Satu untuk pengurusan berkenaan dengan yang pasal bank tu apa? Pembukaan akaun bank. Betul. Pembukaan akaun bank iaitu kita kena guna resolusi bank. Ya, resolusi bank. Itu ayat tu. Resolusi bank tu akan dikeluarkan oleh syarikat setiausaha. Jadi resolusi bank ni nak tak nak memang company secretary yang keluarkannya. Company secretary akan keluarkan. Apa saja tindakan syarikat Sdn Bhd, dia mestilah melalui resolusi. Resolusi ni macam seolah-olah macam syarikat angguk. Okey, setuju buat benda ni. Okey, setuju tu adalah melalui satu surat yang dinamakan sebagai resolusi. Resolusi ni mesti ditandatangan oleh syarikat setiausaha, baru jadi resolusi tu jadi sah lah. Correct. Okay. So jelas tu. Okay. Jadi ada ni lah bahagian-bahagian kategori syarikat ni sebenarnya. Dia bukan satu je. Okay. Cuma saya nak bagi tahu satu lah sebelum terlupa. Paling orang nak tahu apa sebenarnya beza ni. Selain daripada beza daripada segi, tadi yang pertama adalah beza daripada segi harga tu, maintain tu. Nak menubuh enterprise baru RM70. Tapi berapa pula nak tubuh Sdn Bhd? Nak tubuh Sdn Bhd ni paling-paling murah pun ada dalam lingkungan RM1,800 ke atas. Dia punya jauh beza harga tu, RM70 dengan RM1,800. Baru nak menubuh baru tu. Betul. Memang jauh. Dia memang jauh lah. Tapi orang kata kenapa orang sanggup nak bayar mahal tu? Apa rahsia, apa different sangat tu? Different. Apa rahsia dia? Different dia sekejap. Okay. Ada iklan ke? Ada iklan. Bukan iklan lah. Okay. So sekarang kita ada 21 view, 27 like. Okay. Sahabat-sahabat yang tengah view tengah like ni, sayang-sayang kawan-kawan minta tag, share. tag, share. Kalau ada soalan sebelum kita teruskan, boleh tanya kat sini dalam ruangan komen di Facebook Syaiham ataupun Facebook saya sendiri. Dua-dua akan keluar, saya akan naikkan soalan tu dekat sini macam tadi. Okay.
So saya bukan nak rumuskan lah. Kat sini kita boleh nampak jurang perbezaan harga pengurusan di antara syarikat enterprise dan juga syarikat Senia Berhad, betul? Beza dia tu memang kata berpuluh kali ganda lah, RM70 dengan RM1,800. Okay? Betul. So, maksudnya kat sini kita nampak dalam perspektif yang lain, nak meniaga dan perlu ada syarikat, benda tu tak berat, tak susah. Okay? Yuran RM75, RM70 setahun. Okay? Jadi bila ada syarikat ni, orang kata macam secure sikit Betul. kan, kita ada company, kita ada transaction yang transaction business yang in and out tu kita masukkan dalam bank statement syarikat kita. Jadi benda ni mungkin benefit untuk kita in future. Tapi apa benefitnya tu, ada juga lagi topik yang kita nak ulaskan. Okay? Dan benefit juga tadi untuk yuran tu, sebenarnya kita nak stop ni, sebenarnya kita nak bagi ruang Syaham. Kita nak bagi ruang untuk sahabat kita, kawan-kawan kita tanya soalan ataupun mungkin ada yang nak share dekat profil masing-masing. Okay? Kita boleh share dulu. Ada soalan? Kita tengok balik komen kawan-kawan. Adli Syahri tak dengar pakai mic. Kan derah sikit. Adli cuba kuatkan volume handphone tu. Mungkin volume handphone yang slow. Ataupun cuba pakai speaker ke? Ejah mikrofon, ejah handphone ke? Dia game malam-malam ni. So kalau tak ada jom kita teruskan balik dengan tadi apa? Sebelum saya stop tadi point Syaham. Berkaitan dengan kita dah nampak perbezaan tu. Perbezaan di antara Senia Berhad dengan enterprise. Satu yang kita nampak paling besarnya adalah daripada segi harga ataupun bayaran untuk menubuhkan antara kedua jenis perniagaan dan syarikat ni. Tapi apa sebenarnya, kenapa dah mahal, Senia Berhad ni mahal, tapi kenapa ramai orang tetap menubuhkan syarikat Senia Berhad instead of perniagaan enterprise? Okey, tadi saya dah sebut, Senia Berhad ni dia macam kereta. Enterprise ni macam basikal. Kereta ni tujuan dia untuk kita pergi kereta ni tujuan dia untuk kita pergi jauh. Kita nak pergi jauh dalam dunia perniagaan kita, maka kita gunakan kereta. Sebab apa? Kereta ni dia lebih selamat. Kereta ni lebih cepat. Walaupun kita tahu kereta ni kita kena belinya mahal, nak bayar bulan-bulan lagi, nak bayar servis dia lagi. Memang semuanya mahal. Basikal ni beli pun murah. Dah tak ada maintain apa dah. Minyak pun tak payah letak. Tapi masalahnya, kelemahan besar bagi basikal ni, dia tak sesuai untuk jalan jauh. Dia hanya jalan dekat saja. Begitulah perbezaan besar di mana orang menggunakan syarikat Senia Berhad ni untuk pergi jauh dalam dunia perniagaan. Sebab apa pergi jauh orang guna Senia Berhad? Sebab Senia Berhad ni paling besar, Senia Berhad ni dia selamat. Selamat apa? Dia selamat dia punya liability dia. Liability ataupun tanggungan personal dia tu selamat. Kalau berlakunya masalah saman menyaman, orang saman syarikat dia, orang saman perniagaan dia, dia punya owner, punya liability tu selamat. Kalau kata in term of bankruptcy, syarikat kena bankrupt, bila syarikat kena bankrupt sebab tak bayar hutang, katakanlah hutang syarikat tu adalah 1 juta. Yang akan diambil daripada syarikat untuk bayar hutang tu hanya aset syarikat saja. Dia tak ganggu personal pemilik punya aset. Dia tak ganggu business owner ya? Tak ganggu. Business owner punya aset, dia ada kereta atas nama dia, dia ada rumah atas nama dia, dia ada aset lain, tanah atas nama dia, semua tak kacau. Hari ni betul. Hari ni syarikat dia bankrupt, esok dia boleh tubuh syarikat lain. Macam manifesto pula bunyi. Bukan macam tu, dah memang. Okey. Maksudnya hari ni dia punya bankrupt, esok dia boleh tubuh syarikat lain tanpa sebarang masalah. Tapi kalau dia menjalankan perniagaan enterprise, hari ni dia bankrupt, saat ni habis semua aset dia kena tarik. Maknanya kena ambil aset-aset yang dia bawah nama sendiri pun kena juga. Betul, di bawah nama dia semua kena. Dia ada kereta tu dikumpul
ataupun dijana sebelum buat bisnes lagi, masa-masa kerja dulu pun kena juga Kena juga. Asalkan atas nama dia. Oh, Asalkan atas nama dia kena juga. parok gitu kan. Parok Nissan. Parok Nissan. Sebab itulah kenapa ramai usahawan, terutamanya usahawan tycoon, orang-orang besar, orang yang biasa dengan dunia perniagaan, orang yang dia nak pergi jauh dalam dunia perniagaan, dia nak kumpul aset dia takkan lama dalam perniagaan enterprise. Kalaupun dia nak buat perniagaan enterprise, dia takkan duduk lama dalam perniagaan enterprise. Sebab dia tahu perniagaan enterprise ni tak selamat. Memang dia jimat sikit tapi dia rugi banyak kalau berlaku apa-apa. Itu beza yang paling perbezaan yang ketara lah yang kita boleh nampak kat sini. Maksudnya enterprise senang, murah, easy and what not, tapi bila berlaku ataupun untuk jangka masa panjang, bila jadi apa-apa, sebab sekarang ni pengguna dah lebih bijak, pengguna dah lebih bijak untuk buat aduan dan sebagainya, especially bila kita target market kita ni kepada Gen Y kepada millennial. Millennials ni, diorang ni memanglah nak semua senang atas tangan, atas jari dan sebagainya. Tapi jangan lupa millennials, sorry to say kan, tapi millennials adalah berdasarkan statistik adalah antara buyers yang bukan buyer plural. Buyer yang agak fasi lah kita boleh katakan. Maksudnya komplain tribunal ni mereka lebih advance berbanding segmen-segmen buyer kita yang lain. Sebab diorang ni semua tahu, ada tribunal, I sue you, I'm gonna see you in court kan. Semua tak puas hati sikit, benda sikit tak elok, apa packaging sampai rosak semua. So hati-hati kan, benda sebenarnya kadang-kadang RM1, RM2 je pun dah kena gila-gila ni social media kan. Kena komplain lambat, bukan kata barang rosak lah, lambat delivery pun kena kecam bang sekarang ni. Jangan main-main. Kecam, kena boycott, semua ada. Kena boycott, kena viral, kawan masuk DM sana, DM kat Twitter, masuk Twitter jadi thread pula, Allahu Akbar. So dalam kata mudah tu ada kesusahan dia. Okay, aku nak buka ada dua soalan yang masuk ni daripada Diba. Okay, kata Abang Syiham, boleh terangkan tentang audit. Audit ni boleh dah sikit lah walaupun boleh. Kita masukkan sikit. Okay, apa tu audit? Audit ni dia merupakan satu audit ni dia satu kewajipan bagi syarikat Sdn Bhd. Ini orang kata siapa yang ada syarikat Sdn Bhd setiap tahun wajib menghantar satu laporan akaun beraudit ke SSM. Siapa yang boleh audit, bukan kata siapa-siapa saja boleh audit lah. Mereka yang boleh audit ni ialah mereka yang qualified. Mereka yang merupakan juru audit bertauliah. Tapi sebelum kita nak buat laporan audit tu, kita kena ada laporan akaun dulu. Laporan akaun tu untuk satu tempoh financial year. Biasanya dalam tempoh setahun. Tak kira lah, masa kita tubuh Sdn Bhd tu, kita akan kena decide bila kita punya financial year end kita. Supaya dalam satu tempoh setahun tu, kita kena sediakan satu laporan akaun, yang mana laporan akaun ini akan diaudit oleh juru audit bertauliah dan laporan tu kena hantar ke SSM. Okey. Jadi benda ni orang kata kalau syarikat Sdn Bhd, kebiasaannya benda ni diuruskan oleh syarikat setiausaha. Bukan kata semestinya. Sebenarnya syarikat boleh memilih mana-mana juru audit, tapi kebiasaannya lagi senang kalau syarikat setiausaha saja yang uruskan. Terutamanya apabila syarikat setiausaha itu juga merupakan accountant bertauliah. Jadi kalau syarikat setiausaha dia pun accountant, lepas tu proses audit tu biasa dia akan uruskan daripada A to Z lah. Maknanya setiap tahun tu syarikat setiausaha akan bantu. Ini kelebihan bila mempunyai syarikat Sdn Bhd. Walaupun banyak urusan nak kena sediakan, tapi semua urusan ni dibereskan oleh syarikat setiausaha. Sebagai pemilik syarikat, sebagai pengarah syarikat, usahawan hanya sign aja. Laporan tu semua syarikat setiausaha sediakan. Hujung tahun, sign aja. Ni kerja pengarah. Arahkan je. Senang kan? Senang. Jadi tadi pada mulanya Syiham ada cakap kebiasaannya audit ni berlaku pada syarikat Sdn Bhd, betul? Betul. Biasanya. So syarikat enterprise macam mana? Dia ada audit tak?
Ada berlaku Okay, audit tak sebenarnya pada syarikat enterprise tak perlu audit. Syarikat enterprise hanya perlu buat management account. management account? Buat management account sebab untuk tax. Untuk kita nak bayar cukai nanti, kita kena based on management account kita. Daripada management account, kita akan buat laporan tax dan kita akan hantar satu penyata tax ke LHDN. Tak perlu audit. Itu kelebihan perniagaan enterprise, sebab perniagaan enterprise tak perlu buat audit lah. Bila tak perlu buat audit, tak kena lantik juru audit lah. Jadi daripada segi kos itu agak jauh lebih murah lah. I see. Okay, Kemah. Okay, kita break kejap lah. Kita break ni maksudnya tak ada komersial, tak ada apa. Kita masuk-masuk baca-baca komen. Kita tegur sahabat dalam ni. Daud, join. Okay, ada satu soalan lagi tapi tak apa. Kita tunggu kejap. Okay, sambil-sambil tu kawan-kawan minta join live ni. Minta join, share dekat profile ataupun page. Dan tag, share sama-sama. Kita pakat-pakat bincang pasal syarikat hari ni. So, boleh manfaat dekat kawan-kawan kita yang lain yang nak dengar. Okay. So bila habis live ni pun boleh tengok balik sebenarnya, tak ada masalah. Wan Jalal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kita ada satu soalan daripada Fahmi Syukur. Sekejap saya highlightkan. Tak tahu kenapa tak keluar dekat sini. Tak apa, saya buat banner. Siapa ada soalan lagi boleh terus ajukan soalan, insya-Allah. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Okay. Nampak tak? Macam mana manage business 3 layer? Macam T dah tu 3 layer. Macam T juga Fahmi 3 layer tu. Business 3 layer, boleh tuan spesifik sikit tak? Business 3 layer apa maksud tu? 3 layer tu. Kita unhide dulu. Kita next, kita tengok soalan lain. Cuba jawab soalan lain. Okay, tadi ada orang yang baru masuk dia tanya sikit, kita bagi summary sikit Syaham, boleh tak olahkan basic tentang tax syarikat? Basic untuk tax. Tax syarikat. Okay. Basic untuk tax syarikat. Tax ni, cukai ni ialah satu bayaran yang kita kena bayar apabila perniagaan kita menjana keuntungan. Okey, bila perniagaan menjana keuntungan, kita kena bayar tax lah. Tapi tax ni kena faham, perniagaan enterprise ke, sendirian berhad ke, semua wajib bayar tax. Kalau ada pendapatan yang perlu dibayar tax. Tak semestinya bila kita ada keuntungan tu kita wajib bayar. Ini kena clear betul-betul Sebab ramai yang salah faham. Ramai yang ingat asal buat berniaga je, bila kita daftar je kita kena bayar tax. Ni adalah satu salah faham lah. Kalau kita ada perniagaan, kita daftar perniagaan kita, ada keuntungan, ada sale lah kita kata, ada jualan apa semua, tak semestinya kita kena bayar tax lagi. Tak semestinya. Jangan takutlah, jangan takut. Jadi apa yang kita kena buat, apa yang usahawan kena buat, pastikan setiap bila tiba masa dia, usahawan kena hantar borang nyata cukai pendapatan. Borang nyata cukai pendapatan ni ialah macam kita bagi tahu dekat kerajaan berapa pendapatan kita. Tak semestinya bila kita bagi tu kita kena bayar tax, tak semestinya. Jangan salah faham. Bila kita bagi tu tak semestinya kita kena bayar. Kita kena bayar hanya sekiranya kita ada keuntungan yang boleh dicukai.
Dia ada kira-kira dia. Macam mana nak kira? Macam mana nak kira? Kita akan kira daripada, kalau enterprise, kita akan kira daripada management account yang saya sebut tadi. Yang kita suruh buat management account dalam masa setahun tu, yang tu kita akan kira daripada situ. Bagi syarikat Sdn Bhd, kita akan kira tax ni daripada dia punya audit dia. Tadi yang tanya audit tadi kan? Audit, bila kita buat audit, nanti kita akan buat satu macam orang kata summary tax. Daripada summary tax tu kita akan bagi pada ejen cukai akan tengok betul-betul ada tak tax yang kena bayar, ataupun bila dia tengok tax yang kena bayar, dia akan tengok pula ada tak penolakan yang boleh ditolak. Lepas tu kalau ada cukai kena bayar, barulah bayar. Kalau tak ada, tak perlu bayar. Jadi ramai yang silap faham. Dia ingat bila ada je jualan, terus kena bayar. Tak semestinya. Yang penting kena declare dulu. Declare. Borang nyata tu adalah declaration. So declare dulu. Pokoknya apa-apa pun pengiraan dia kemudian ya. Macam mana untuk rugi dan sebagainya. Kalau rasa takut sangat, hire lah professional. Kalau macam saya di MSIB Corporate Consultancy, kita ada sediakan servis untuk kita nak tengok dan kita akan advise klien kita macam mana untuk dia boleh jimatkan cukai dia. Okay, consultation MSIB free ke berbayar? Kita cuba alang-alang. Adalah bayar sikit-sikit. Ada sikit. Ada lah sikit. Dia lah duit kelak tu. Basically gitulah. Memang perkiraannya macam tadi tu. Tapi asasnya adalah kita submit dulu untuk bahagian submit dulu. Sebab satu lagi saya sebelum terlupa saya nak bagi tahu, silap-silap bila kita submit tu, kalau kata perniagaan kita rugi kan. Perniagaan rugi, kerugian tahun ni boleh bawa ke tahun depan. Kita boleh tolak dengan keuntungan tahun depan. Itu ramai yang tak tahu. Bila dia tak hantar, langsung dia tak dapat benda tu. Ya, benar. Okey, kita teruskan soalan lagi. Kita kena speed sikit, Syam sebab ada soalan lagi yang kita tertinggal ni. Okey, Syahrul Akmalzam, dia tanya berkenaan dengan apa beza enterprise PLT dan perkongsian enterprise versus PLT, iaitu perkongsian liability terhad. Okey, kita pin kat sini. Itu soalannya daripada Syahrul Akmalzam. Okey, enterprise yang mungkin tuan nak tanya ni adalah enterprise perkongsian. Okey, enterprise perkongsian versus PLT. Dua-dua adalah perkongsian. PLT ni nama penuh dia adalah perkongsian liability terhad. Perkongsian. Dua-dua adalah perkongsian. Dua-dua adalah perniagaan berpartner. Okey, bezanya enterprise saya dah cerita tadi. Enterprise ni adalah satu lesen. PLT ni dia sebenarnya makhluk dua alam. Dia makhluk dua alam macam katak juga. Makhluk dua alam ni maknanya dia dua alam juga. Dia dua alam. Dia ada ciri-ciri enterprise dan dia ada ciri-ciri Sdn Bhd. Apa ciri enterprise yang dia ada? Dia ada ciri enterprise daripada segi dia tak perlu hantar laporan audit. Tak perlu. Okey? Dia tak perlu lantik syarikat setiausaha kalau tak nak. Tapi PLT boleh lantik syarikat setiausaha kalau dia nak, untuk nak memudahkan. Kalau dia tak lantik syarikat setiausaha, dia kena lantik siapa sajalah. Partner pun boleh. Salah seorang partner dia kena lantik sebagai compliance officer. Compliance officer ni ialah pegawai pematuhan. Orang yang jadi compliance officer ni dia kena tahu sedikit undang-undang berkaitan dengan Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Dia kena mahir jugalah, dia kena tahu setiap tahun nak kena buat apa. Kalau tak buat apa semua tu dia yang akan kenalah. Okey. Yang ni ciri-ciri yang ada pada enterprise juga ada pada PLT. Apa ciri Sdn Bhd yang ada pada PLT? Ciri Sdn Bhd yang ada pada PLT ialah ciri orang kata tadi liability berasingan. Yang mana kalau kata bankrupt, owner selamat, owner tak bankrupt. Itu ada pada PLT. Tapi walaupun PLT ni diperkenalkan pada tahun 2012. Walaupun PLT ni dia macam dua alam, tapi dia mempunyai agak banyak kelemahan yang menyebabkan kenapa dia tak popular di Malaysia. Walaupun dia dah diperkenalkan tahun 2012 lagi. Tapi tak ramai, kalau kita tengok tak banyak syarikat PLT yang ditubuhkan. Di antaranya adalah kerana
banyak third party yang masih tak recognize lagi PLT ni. Pergi bank pun bank susah. Ada bank, kebanyakan bank tak boleh nak buka pun PLT ni. PLT ni nak tutup pun susah. Pula. Dia nak daftar, nak jalan pun susah, nak tutup pun susah. Bab dalam cerita Piramli kata, hidup susah, mati pun susah. Jadi point moral story guys, jangan jadi dua alam. Okey, harap seperti Syarul dapat manfaat sedikit sebanyak. Okey, kita ada 2 soalan lagi Syam. Okey, tadi kita dah soalan-soalan yang berkenaan dengan perbezaan ataupun ciri-ciri syarikat. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian soalan yang mungkin lebih kepada management. Okey. Jadi saya perasan dah 2 kali komen Tuan Haji Haris Muhammad Basir ni. Ini soalannya. Bagaimana mahu tambah modal syarikat? Bolehkah keluarkan duit keuntungan dari syarikat dan masukkan semula untuk orang kata sebagai tambah syarikat, masukkan semula untuk tambah syarikat Sinabahat, modal tambahan kot. Betul. So silakan. Okey, ini bagi yang biasa memang saya setuju. Tuan Aris tanya soalan ni memang agak teknikal bagi yang usahawan yang tak biasa dengan Sinabahat, mungkin agak keliru apa maksud soalan ni. Okey, sebenarnya benda ni memang popular ditanya kepada syarikat setiausaha. Boleh tak nak tambah modal? Yang ni kita panggil paid-up capital. Paid-up capital. Biasalah kalau orang ada Sdn Bhd ni, dia boleh increase dia punya paid-up capital. Tujuan apa nak increase paid-up capital? Tujuannya ialah untuk keyakinan untuk third party. Contohnya pihak yang nak bagi tender, dan juga kalau kita nak buat loan bank akan tengok berapa paid-up capital syarikat tersebut. Kalau paid-up capital RM2 ataupun RM1,000 tapi nak pinjam 2 juta, memang taklah bank nak bagi. Sebab dia punya nilai syarikat tu hanya nilai dia RM2,000 ataupun RM2 saja. Tak mungkin nak bagi komitmen sampai RM1 ataupun RM2 juta. Okey. Jadi kebiasaannya syarikat Sdn Bhd dia nak increase paid-up capital dia. Persoalannya sebenarnya untuk increase paid-up capital ni dia perlulah di backup dengan evidence. Sebab duit tu kalau nak increase, contohnya nak increase RM1 ataupun nak increase RM100,000, sebenarnya duit RM100,000 tu, duit cash RM100,000 hendaklah dimasuk ke dalam akaun syarikat. Akaun atas nama syarikat. Itu cara dia. Dia hendaklah masuk macam tu. Akaun atas nama syarikat. Lepas tu barulah syarikat setiausaha akan sign borang dan hantar kepada SSM, baru benda tu jadi valid. Itu biasa prosedur dia. Tapi kadang-kadang ada yang dia tak ada duit tu. Jadi dia minta syarikat setiausaha buat magic. Ni. Masalahnya buat magic ni, bahasa orang buat magic. Tapi bahasa yang sebenarnya adalah suruh syarikat setiausaha forgery ataupun buat pemalsuan dokumen. Which is benda tu is very illegal. Jadi, kalau syarikat setiausaha buat macam tu, syarikat setiausaha punya lesen kena tarik, director pun boleh kena tindakan, saman dan even penjara. Sebab ia adalah satu jenayah pemalsuan. Jenayah Kuala Putih jenayah Kuala Putih. Betul. So sebab itulah kenapa biasanya syarikat setiausaha refuse untuk nak naikkan paid-up capital tanpa ada evidence. Yang mana duit itu dimasukkan ke dalam akaun syarikat. Jadi biasanya saya tak cadangkan, saya tak sarankan syarikat naikkan paid-up capital. Satu, kalau tak ada duit, jangan naikkan paid-up capital. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab nanti tax akan jadi tinggi kepada syarikat tersebut. Ujung tahun tax akan jadi tinggi. Lagi apa masalah dia? Masalah dia nak tutup nanti susah. Bila nak tutup syarikat? Sebab syarikat Sdn Bhd ni macam syarikat lain. Kadang-kadang usahawan bila jalan perniagaan tu, masa mula-mula jalan berkobar-kobar semangat kan. Tapi bila sampai satu masa ada masalah, cabaran apa semua, kita tak tahu kan, syarikat tersebut mungkin akan ditutup. Sebab contohnya macam dalam situasi COVID dan PKP sebelum ni kan,
saya sendiri, MSIB, kita mendapat permohonan yang agak tinggi untuk klien kita menutup syarikat. Percaya atau tidak, itulah yang berlaku apabila ada kemelesetan ekonomi ke, ada masalah ke, usahawan akan tutup syarikat dia. Bila nak tutup, kalau pedak capital tinggi, ia akan menyusahkan syarikat untuk tutup DSSM. Sebab kita kena buat audit, kita kena buktikan ke mana duit tu pergi. Every single and cents kita kena cerita. Jadi sebab tu saya kata, jangan naikkan pedak capital kalau first tak ada duit. Yang kedua, tak ada keperluan. Orang naikkan pedak capital ni mesti kena ada keperluan. Contohnya keperluan dia nak mohon lesen. Contohnya keperluan dia nak buat loan. Dia mesti ada keperluan tertentu. Kalau tak ada keperluan, sekadar nak tunjuk-tunjuk dekat orang, aku ada syarikat bernilai 1 juta, tengok syarikat aku 1 juta apa semua, baik tak payahlah. Menyusahkan bayar teks tinggi. Okay. So, satu lagi, soalan seterusnya adalah daripada Wan Jalal. Okay. Dia kata, kalau enterprise tak pernah buat management account dan segala rekod receipt memang tak ada, tapi duit keluar masuk, account memang jadi. Ni famous lah kot senario macam ni dekat negara kita yang majority lah, kebiasaannya beginilah. Betul. Dan segala receipt memang tak ada, tapi duit keluar masuk account memang ada. Jadi sampai masa dia nak declare tax, declare tax, I see, tax TAX macam mana dia buat, sedangkan sebelum ni tak ada buat record. So macam mana declare tax sebelum ni tak ada buat record. Ni berbalik-balik, mungkin ada yang nak start nak declare dan sebagainya. Dia kata okay. Kalau bagi syarikat Sdn Bhd, bila kita, sebelum kita nak buat tax, kita kena buat audit dulu. Itu kalau Sdn Bhd. Okey, bila kita nak buat audit tu, waktu kita nak buat audit ni dia ada dua. Satu dia panggil qualified, satu unqualified. Okey, qualified, unqualified ni auditor yang bagi. Maksud yang biasa orang nak ialah audit tu ialah audit yang unqualified. Bunyi unqualified tapi itu yang orang nak. Maknanya kalau audit yang unqualified ialah satu audit yang auditor puas hati, semua dokumen ada. Tapi ada juga situasi dokumen tak cukup. Dokumen tak cukup, dokumen tenggelam banjir, dokumen terbakar. Yang tu auditor akan buat satu audit yang dipanggil audit qualified. Audit qualified ya. Tetap ada audit dan ada tetap audit. Boleh declare tax. Okey, jadi kalau sekiranya ada caralah, sekiranya kalau dokumen itu hilang ke, tenggelam banjir ke, apa semua tu tetap kita boleh buat. Yang penting serahkan kepada profesional. Tahulah profesional macam mana kita nak buat. Tapi apa-apa pun sebenarnya kalau dah kita dah tak bayar lama, jangan teruskan juga. Sebab pengalaman saya, ada yang jenis usahawan ni, dia dah tak buat, lepas tu dia pun terus tak buat. Sebab dia kata nak buat macam mana dah dokumen dah hilang. Jadi dia dah sedar, dah tahu dokumen hilang tu, tapi dia biarkan macam tu, dia terus tak buat. Itu lagi yang kata, bila kita dalam istilah orang kata kita nak buat tax ni, better late than never. Lambat tak apa, jangan tak buat. Kalau lambat tak apa, jangan tak buat. Kalau kita tak buat, lambat kita tak buat pula tu, lepas tu kita dah lah orang kata suka ambil gambar kan. Setiap kali orang kata nak hantar deliver je kita ambil gambar. Tujuannya kita kata kita nak engagement, kita nak promo kita punya business. Muka kita je, buka orang kata FB ni, muka kita je terpampang dekat situ dengan barang yang kita jual. Lepas tu bila penguatkuasa LHDN tangkap kita ataupun datang melawat office kita, waktu tu memang no mercy. Waktu tu lah dia akan korek semua dokumen kita. Nasihat saya, sebelum pihak penguatkuasa melawat kita, better kita lawat dia. Maksudnya better kita yang serah diri buat betul-betul dulu, jumpa profesional, minta profesional tolong aturkan, tolong settlekan, and then kita hantar. Waktu tu kalau kita yang dulu buat macam tu, yang tu biasanya kita boleh adjust, kita boleh selamat, berbanding dengan kita tunggu biar LHDN datang dekat kita, waktu tu susah nak selamat. Sebab
bila LHDN datang kepada kita, yang tu kita panggil sebagai orang kata aktiviti dia tu adalah aktiviti yang serbuan. Waktu serbuan ke, waktu tu dia akan buat siasatan apa semua tu, itu lagi dahsyat. Orang kata dah kena serbu ni tak boleh bincang kan ni. Tak boleh bincang. Dia boleh bincang. Tak boleh. Dia sebabnya bila dia yang dapat dulu buku kita tu, dia akan pegang buku kita, dia akan pegang, dia akan check, dia akan tengok sendiri. Dia akan tengok pada menggunakan mata penguatkuasa. Kalau kita bagi pada profesional yang buat dulu, profesional ni dia akan bantu klien. Dia tak ada, dia nak kuat kuasa apa, bukan kerja dia nak menguatkuasa. Kerja dia ialah bantu klien macam mana boleh mendapat penjimatan maksimum. Itu kerja profesional. Tapi kerja penguatkuasa ni, dia nak keuntungan yang maksimum pada dia. Itu ada beza besar. Kalau boleh dia perah. Dia perah semua kan. Kejap So kita ada lagi few soalan. Okey, kejap. Sebelum kita sambung kawan-kawan yang tengah menonton, yang tengah tengok sekarang, boleh tolong share ke profil masing-masing, share ke kawan-kawan sebanyak mungkin. Kita nak, orang kata bukanlah nak viral sangat pun, cuma kita nak, orang kata, sebarkan ilmu malam ni supaya ramai yang dapat menonton, dapat ambil manfaat. Syaham okay? Yeah, betul. So biasa tag share yang belum buat lagi kan, tekan love like banyak-banyak semua tu. Okay, soalan seterusnya kita pergi kepada ini balik kepada online kita, Syaham. Okay. So Syed Faizal Harmoni dia tanya, ada apa yang peniaga-peniaga online boleh ambil leverage? So dia tanya apa peniaga-peniaga online yang boleh ambil leverage dari Akta Syarikat 2006. Akta apa? 2016. Sorry, 2016. Okay. Saya nak baca komen kat sini kan, mata tu jilang sikit. Okay. Sebenarnya peniaga online boleh ambil leverage daripada Akta Syarikat 2016 ni sekiranya peniaga online berdaftar sebagai syarikat Sdn Bhd. Sebab Akta Syarikat 2016 hanya terpakai kepada syarikat Sdn Bhd saja. Kalau peniaga online tu daftar enterprise, tak boleh dapat leverage daripada Akta Syarikat 2016. Maksud leverage tu ialah dapat orang kata apa benefit yang dia boleh dapat tu. Benefit syarikat Sdn Bhd ni memang sangat banyak lah, ya, sangat banyak. Di antaranya yang macam saya sebut tadi lah, ya, saya pun orang kata panjang nak ulang tadi, ya. Yang boleh dapat, yang orang kata kelebihan yang paling besar ialah kelebihan daripada segi nak protect orang kata personal liability of pemilik tu. Nak protect pemilik punya personal liability, pemilik punya aset. Kita nak protect aset kita ni jangan kacau. Sebab orang kata, orang Melayu ada pepatah yang popular yang kata malang tak berbau. Maksud malang tak berbau ni maknanya kita tak tahu. Bila-bila masa je perniagaan kita boleh disaman, perniagaan kita boleh mendapat orang kata satu kesan daripada orang kata tindakan perundangan. Bila benda tu berlaku, sekurang-kurangnya kalau perniagaan tu tak boleh diselamatkan, perniagaan bankrupt, sekurang-kurangnya aset pemilik itu tidak dikacau, tidak diganggu. Pemilik boleh buat syarikat lain. Syarikat ni tak ada masalah. Syarikat ni, kalau kata syarikat kita tak boleh nak survive apa semua, kita tutup aja. Sekurang-kurangnya aset kita, personal aset kita tak diganggu. Sebab personal aset ni kalau diganggu tu masalah lah. Susah kita nak buat syarikat lain. Apabila kita sendiri, personal kita bankruptcy, susah kita nak buat syarikat lain pun tak boleh. Kita nak bangun balik, nak bangkit balik pun tak boleh. Jadi sebab tu kita nak syarikat Sdn Bhd ni, kita nak guna syarikat Sdn Bhd. Banyak leverage yang kita boleh dapat daripada atas syarikat. Lebih-lebih lagi daripada segi tax. Syarikat Sdn Bhd ni orang kata di antara sebab besar juga kenapa orang guna syarikat Sdn Bhd ni ialah daripada segi manfaat percukaian. Terlalu banyak manfaat percukaian yang boleh didapati oleh syarikat Sdn Bhd berbanding dengan perniagaan enterprise. Okay, alright.
Okay, so Syaham, tadi kita nak balik kepada soalan Fahmi Abdul Syukur tadi yang dia tanya bisnes 3 layer, adakah berbaloi untuk dapat kurang cukai? Okay, so bila kita tanya balik bisnes 3 layer yang macam mana, dia explain dekat komen ni adalah anak syarikat. Oh, okay. Subsidiary company, anak syarikat company. Tak tahulah kan. Okay. Maknanya manfaat daripada percukaian yang boleh dapat daripada bisnes 3 layer tu lah. Ya, dia tarik out. Okay. Dalam masa ni. Okay, saya sebenarnya soalan tu memang dah pergi kepada agak lebih teknikal. Saya cuba mudahkan sikit untuk kefahaman semua yang menonton. Okay, sebenarnya syarikat Senayan Berhad ni, di antara kelebihan dia boleh buat, orang kata dia boleh buat parent company. Parent company ni kalau dalam bahasa Melayu ni syarikat induk. Dia boleh buat subsidiary, anak syarikat. Anak syarikat ni ada anak syarikat milikan penuh, ada anak syarikat yang bukan milikan penuh. Anak syarikat saja, dipanggil subsidiary saja. Okey, syarat subsidiary ni mesti syarikat, orang kata syarikat bapa, syarikat induk kena pegang anak syarikat punya share melebihi 51%. Baru boleh dipanggil sebagai subsidiary company. Okey. Itu adalah daripada segi teknikalnya. Cuma daripada segi manfaat dia, kelebihan dia, kenapa orang buat macam ni, totally ialah daripada segi dia ada manfaat daripada segi manajemen, senang nak diuruskan, dan juga sebenarnya dia ada manfaat yang lebih besar lagi, iaitu manfaat daripada segi cukai. Okey. Ya, betul. Okey, katakanlah syarikat induk ni syarikat A. Anak syarikat dia ada 2 anak syarikat. Anak syarikat B dengan anak syarikat C. Okey. Dalam keadaan biasa, kalau syarikat ini tidak dibuat sebagai satu bentuk, yang ni kita panggil sebagai syarikat kumpulan. Kalau dia tak buat syarikat kumpulan macam ni, dalam keadaan biasa, syarikat A, syarikat B, syarikat C. Katakanlah syarikat C untung, syarikat B rugi, syarikat A untung. Okey, dia ada dua untung, satu rugi kan? Okay, katakanlah macam tu. Dia ada 2 syarikat untung, 1 syarikat rugi. Dalam syarikat Senayan Berhad, tax hendaklah dibayar apabila syarikat tu untung sahaja. Tapi kalau syarikat rugi tak perlu bayar tax. Okey, kalau dia ada 3 syarikat macam ni, kalau dia tak buat kumpulan, syarikat C untung, syarikat B rugi, syarikat A untung, syarikat yang rugi ni tak perlu bayar tax, tapi 2 syarikat ni kena bayar tax. Nampak Kena bayar tax. Regardless berapa tax dia tu. Okey, kalau dia buat syarikat kumpulan, dia buat syarikat anak syarikat, subsidiary, syarikat parent macam tadi tu, apa yang berlaku ialah tax dia ni akan consolidate. Akan dikumpulkan sekali, tax dia tu akan dikira sekali, dikumpul semua rugi atau semua untung. Katakanlah bila dia kumpul tiga-tiga ni, semua syarikat ni dia kumpulkan tax dia ni, bila keluar result dia, rugi. Maka tak perlu bayar. Semua tak perlu bayar. Instead of yang tadi tu, 2 kena bayar, 1 tak bayar. Kalau dia kumpul, kemungkinan kesemua tak perlu bayar. Itu daripada segi teknikal lah. Faham ke tak? InsyaAllah faham lah tu kot. Manfaat dia tu saya nak terang secara umum lah. Saya tak nak tu. Jadi sebenarnya banyak kita boleh rungkai kat sini. Sebenarnya banyak teknikal dalam pengurusan syarikat atau syarikat dan sebagainya ya. Okey, jadi sebenarnya kita bukan nak mengelak, bukan nak apa sebenarnya. Kita kat sini untuk tujuan live kita hari ini adalah kita nak share berkenaan dengan bisnes online, bisnes online yang perlu daftar syarikat dan sebagainya. Okey, tapi tak apa, mana-mana soalan insyaAllah selagi kata panel selesa untuk menjawab, kita menjawab. Okey, untuk makluman siapa-siapa yang baru join live kita hari ini, okey, panel kita hari ini adalah Syaham Ibrahim yang juga beliau adalah founder dan executive chairman di syarikat beliau sendiri iaitu MISB Consultation, MISB Corporate Consultancy Senayan Berhad, iaitu company secretary. Okey.
dan juga founder executive chairman di MISB Group. Okay, boleh pergi ke page beliau, boleh tag share, boleh tanya-tanya PM, nak jumpa-jumpa, nak minta advice. Sebab tu kita buat live hari ni, bukan nak promote, bukan nak apa, kita nak berborak santai pasal isu-isu yang kita ketengahkan. Sambil-sambil tu kita promote bisnes-bisnes usahawan-usahawan kita yang ada. Kalau mereka seorang businessman, kalau mereka adalah speaker, kita promote dia adalah speaker. Ya? Jadi, kita pergi sedikit general lah, sedikit yang senang. Okay? Yang bukan teknikal, bukan apa, adalah mungkin share daripada soalan daripada Muhammad Fizi. Menanyakan adakah boleh share tak tip pengurusan syarikat? Ini bagi saya soalan yang senang. Yang mungkin orang tak tahu. Kan dah ada syarikat, tip pengurusan. Mungkin dah ada syarikat tapi tak tahu nak urus. Tapi adalah tip saja. Dan macam mana nak uruskan dengan baik serta teratur. Okey. Saya sebenarnya tips syarikat ni banyak. Terutama kalau kita dengar general lah. kalau kita dengar lain guru, lain cara pengajaran tips syarikat ni. Betul. Okey. Saya boleh bagi tahu, saya boleh kongsikan satu tips yang saya pegang sampai sekarang. Dan tips ni boleh digunakan untuk usahawan, terutamanya usahawan baru. Okey. Dan ianya adalah satu sebab kenapa banyak bisnes kecil yang gagal. Bisnes kecil ni banyak yang gagal. Macam FBS tadi kan? Hai guys, kenapa bisnes kecil gagal? Swipe up. Betul. Swipe up. Banyak bisnes kecil. Hakikatnya banyak bisnes kecil yang gagal. Saya sendiri dulu pun start dengan bisnes kecil. Dan saya pun melalui proses kegagalan. Tapi bila saya gagal, satu benda yang saya buat ketika tu ialah saya cari sebab kenapa bisnes saya gagal ketika tu. Saya satu masa tu memang saya dah memang totally jual semua aset-aset yang saya ada, office pun saya terpaksa keluar dan saya bermula daripada zero. Jadi ketika tu saya mula dengan cara duit berapa yang saya ada ketika tu, saya beli buku untuk saya nak cari saya cari sebab kenapa saya gagal ketika tu. Dan saya jumpa satu buku ni dan benda tu saya pegang sampai sekarang. Sebenarnya usahawan ramai yang gagal terutama daripada aspek pengurusan kerana dia tidak membezakan 3 watak dalam perniagaan. Okey, apa watak dalam perniagaan yang kena beza betul-betul tu? Satu watak ialah watak pekerja. Yang kedua ialah watak pengurus. Yang ketiga ialah watak pemilik. 3 watak dalam perniagaan ni mesti dibezakan. Jangan gaul macam nasi kerabu. Okey? Maknanya pada permulaan mungkin usahawan terpaksa menjadi CEO, Chief Everything Officer. Dia buat semua benda daripada A sampai Z. Dia kena jadi 3 watak tu semua dalam diri dia. Dia kena buat semua benda. Tapi tolong ingat jangan lama sangat dalam keadaan 3 watak ni. Sebab 3 watak ni sebenarnya totally different, totally berbeza dan totally ada peranan masing-masing. Contoh saya bagi tahu pekerja. Peranan pekerja ni ialah bekerja. Dia bekerja aja tanpa memikirkan apa aspek pengurusan, tanpa memikirkan daripada pandangan seorang pemilik. Dia hanya bekerja saja. Kerja ajalah, ya. Yang kedua, manager ni, watak manager ni ialah watak pengurus. Dia yang mengurus dan dia yang jaga pekerja. Dia kena jaga quality control. Dan dia implement apa saja orang kata apa saja management punya polisi dan dia yang menjalankan apa saja daripada orang kata rule ke apa semua tu ataupun model yang dibuat oleh model perniagaan yang dibuat oleh pemilik. Okey, pemilik pula kerja dia ialah dia kena develop sistem. Dia kena develop SOP. Yang mana SOP ni akan dijalankan oleh manager dan pekerja. Sebab tu kadang-kadang kita tengok tugas owner ni dia kena fikir satu benda besar. Yang mana ke mana hala tuju perniagaan dia, apa servis baru dalam syarikat dia. Bila kita dapat buat beza ketiga-tiga watak ni, insya-Allah perniagaan kita boleh berjalan dengan baik. Dan orang kata perniagaan tu boleh jadi mesin duit aja.
mesin duit, boleh masuk income, dan dalam perniagaan ni popular dikatakan sebagai duit buat duit. Jadi kita develop jadi mesin duit, lepas tu kita develop lagi sama ada untuk perniagaan tu atau kita develop perniagaan lain. Itu tips yang saya boleh share lah. Bezakan tiga watak ni dan bezakan secepat mungkin. So, okay, itu dia jawapan. Mungkin tips yang untuk daripada Muhammad Fizi nak tanya tips mengurus syarikat dan macam mana urus. So basically, bila kita start ada syarikat ni, Syaham, memang dia ada 3 watak, Syaham. 3 watak yang menjadikan kita ni sebagai owner syarikat. Yang mana watak-watak ni peranan lain-lain, yang kita faham. Jadi mula-mula tu kita kena buat semua benda. Jadi bila kita dah buat semua benda, ada benda yang saya nak share sikit, bukanlah tip pengurusan ke apa, konsep yang saya faham dalam menjalankan sesuatu apa-apalah. Okay, kita ambil macam, bagi saya proses syarikat ataupun apa-apa proses adalah dia macam assembly line. Assembly line yang mana dia masuk daripada, contohlah kita ada 5 lane yang masuk kan. 5 lane yang masuk, 5 lane ni busy kan. Okey, kejap. Oh sorry, okey. 5 lane ni busy, jadi nak menguruskan dia, kita seorang nak handle 5 lane kan, ataupun kita habiskan masa untuk nak monitor production untuk 5 lorong ni, ataupun kita boleh uruskan dengan cara kita upah profesional yang sepatutnya yang boleh menguruskan dengan lebih senang. So end up kita adalah pemantau dan sebagainya. Mungkin ada kos di situ, mungkin kita tak mampu. Tapi kalau kita nak uruskan semua pun, mungkin ada masa, ada benda yang kita kena korbankan juga yang kita tak boleh nak buat. So basically macam tu. Okay, sorry. Diba ada satu lagi soalan nak tanya pasal syarikat enterprise nak tukar kepada Islam Berhad. Okay, langkah pertama kena lantik setiausaha syarikat. Okay. Apa itu setiausaha syarikat dan macam mana nak dapatkan setiausaha syarikat? Okay. Diba masuk sikit. Okay, untuk Tuan Diba untuk syarikat enterprise nak ditukar kepada syarikat Sdn Bhd, proses dia sama macam kita menubuhkan syarikat Sdn Bhd yang baru. Mana kita kena daftar macam syarikat Sdn Bhd yang baru. Kita kena buka akaun bank baru, selepas tu kita tak boleh guna akaun bank enterprise. Sebab akaun bank enterprise tu atas nama enterprise. Kita kena buka akaun bank baru atas nama syarikat Sdn Bhd. Okey, memang betul kena lantik syarikat setiausaha, dan syarikat setiausaha ni lah perkara pertama yang syarikat setiausaha akan buat ialah dia akan membantu usahawan menubuhkan syarikat Sdn Bhd di SSM. Proses tu biasanya akan ambil masa di antara 3 ke 5 hari. Bagi kami di MSIB, kita ambil 3 ke 5 hari. Memang kalau kata dalam market kita yang paling cepat lah tu. Ada jugalah yang cepat, tapi di antara yang saya tengok, kita di antara yang paling cepat. 3 ke 5 hari bekerja, syarikat dah boleh settle, dah boleh siap. Okey. Lepas tu apa itu syarikat setiausaha? Macam saya kata tadi, syarikat setiausaha syarikat tu nama sama ajalah. Setiausaha syarikat atau syarikat setiausaha ni, apa yang perkara pertama akan dibuat ialah syarikat setiausaha akan bantu usahawan untuk menubuhkan syarikat di SSM. Lepas tu, syarikat setiausaha akan berterusan berkhidmat dengan syarikat sebagai syarikat setiausaha. Syarikat setiausaha ni ialah syarikat setiausaha luaran, eksternal, yang mana kita bukan bekerja dengan syarikat. Cuma nama syarikat setiausaha itu akan ada dalam borang syarikat. Borang syarikat yang melantik dia lah. Contohnya syarikat ABC lantik syarikat saya, MSIB, sebagai syarikat setiausaha, dan akan ada nama setiausaha syarikat MSIB dekat dalam tu. Contohnya nama kita ada setiausaha kita nama Muhammad Fakhrul Razi, tu akan ada nama dalam borang syarikat. Okey. Apa yang syarikat setiausaha buat, basically kita tak buat apa-apa sekiranya tidak diminta. Dalam masa setahun, kalau ada perubahan maklumat dalam pendaftaran, barulah kita akan hantar servis yang orang kata kita akan hantar invoice untuk servis tertentu. Itu berdasarkan permintaan daripada klien lah.
Kalau ada nak tukar nama syarikat ke, yang ataupun macam tadi nak increase paid up capital ke, nak nak tukar alamat office ke, ataupun macam-macam servis-servis yang berkaitan dengan perubahan maklumat di pendaftaran SSM. Kalau tak ada apa-apa perubahan dalam masa setahun tu, kita takkan hantar orang kata invoice untuk servis tambahan. Tapi kita ada servis basic. Lantik je syarikat setiausaha, memang kena bayar servis basic tu. Itu kita panggil sebagai yuran syarikat setiausaha. Ataupun kita panggil juga sebagai, kita popular kenal sebagai secretary fees. Secretary fees ni adalah yuran syarikat setiausaha yang mana syarikat yang melantik perlu bayar selagi mana syarikat itu wujud. Ni ada ramai juga yang tak faham. Dia ingat bila syarikat dia tak buat apa-apa, dia tak kena bayar apa-apa kan. Lepas tu biar je syarikat tu bertahun-tahun. Bila nak start balik, ada job nak start balik, mulalah dapat bil, dah waktu tu terkejut. Kenapa bil banyak sangat ni? Dah tak pernah bayar memanglah banyak. Dia berkumpul kan. Tapi sebenarnya tanggungjawab syarikat setiausaha untuk advice ataupun tanggungjawab syarikat setiausaha untuk remind klien sekiranya ada bayaran, sekiranya ada benda yang nak kena buat tiap-tiap tahun tu, syarikat setiausaha akan remind. Akan ingatkan, cik ni ada hujung tahun ni ada nak kena buat annual return, ada nak kena buat audit. So berbincang dengan syarikat setiausaha bila boleh buat bayaran, and then syarikat setiausaha boleh buat kerja. Itu kena fahamlah peranan syarikat setiausaha ni. Jadi syarikat setiausaha ni memang dia ada tugas-tugas dia tertentu, dan pengarah juga ada tugas yang tertentu. Okay. So boleh Tuan Diba, harap perkongsian Syaham ni dapat kita manfaatkan. Okay, kita break kejap. Kita baca komen-komen sebab saya bila nak masukkan komen ni saya kena tengok, kena baca kan. Kadang-kadang terus juga apa yang Syaham explain tu pun semua tu bagi saya benda baru yang kita sendiri nak belajar, nak dengar. Kadang ada benda yang saya baru dengar. So sorry kalau saya terlepas, mana-mana yang ada nak tanya boleh tanya. Okay, kita pun dah sejam 18 minit live. Kita ingat boleh dah kot. Biasa mereka semua. Okay, Tuan Haji Aris, saya ingat ini mungkin soalan terakhir yang kita ambil. Okay, lepas tu kita rumuskan terus. Tuan Haji Aris Muhammad Basir, dia tanya, biasa perniagaan enterprise semua perniagaan diceburi lesen CIDB, kerja bangunan, mekanikal dan elektrik dan MOF sampai 30 bidang. Bagaimana Sdn Bhd berapa bidang yang boleh? Okey, sebenarnya memang betul untuk lesen CIDB, MOF boleh sampai 30 bidang. MOF boleh sampai 30 bidang. Itu untuk enterprise. Sebenarnya untuk enterprise, untuk Sdn Bhd pun sama juga. Dia boleh sehingga maksimum 30 bidang. Dia tak ada beza sebab perbezaan dia bukan terletak kepada syarikat tu, perbezaan dia terletak pada lesen dia. Jadi jawapan saya sama aja. Dia tak ada beza antara enterprise dengan Sdn Bhd in term of lesen CIDB dengan MOF. Cuma MOF dia hanya ada perbezaan in term of kita ni buat daripada rumah atau buat daripada office. Kalau kita buat daripada rumah, MOF hanya limit bidang tertentu saja kita boleh ambil sekiranya kita buat dekat rumah. Kalau kita buat dekat office, semua bidang basically kita boleh ambil. Okay? Itu jawapan saya lah. Okay. So harap-harap Tuan Haris dapat sedikit explanation tu. So apa-apa anyway, bila habis sesi ni tak adalah habis kita nak tahu pasal syarikat ni Syaham. Mungkin sahabat-sahabat boleh contact pergi ke Facebook panel kita hari ini Syaham. Boleh add friend, boleh bertanya, mungkin boleh dapatkan contact maklumat syarikat ataupun maklumat servicing yang Syaham buat sebenarnya. Okay? Okay, sebelum tu bagi yang nak tahu lanjut berkenaan dengan syarikat, saya memang ada berkongsi dekat Facebook profile saya dengan Facebook fanpage saya. Tapi saya juga ada berkongsi dalam bentuk YouTube video. Itu saya buat di saya punya channel YouTube Syaham Ibrahim.
Di channel YouTube Syahid Ibrahim tu banyak sebenarnya perkongsian. In fact, soalan-soalan yang banyak ditanya pada malam ni sebenarnya saya dah pun share dan secara detail dekat situ, secara percuma. Boleh tengok berulang-ulang kali sampai faham. Tak faham pun boleh tanya saya dekat channel YouTube Syahid Ibrahim tu. InsyaAllah saya akan jawab kat situ. Okay. So itu sebenarnya kita punya topik pada hari ini. Kita bukan topik lah, sebenarnya ni kita tak adalah nak serius sangat Syaham Ya betul. Tapi orang kata bila Syaham ni dah niaga, jadi Syaham juga selalu buat, itulah macam cakap tadi, boleh pergi ke social media Syaham juga sebenarnya, kita sambil-sambil ni lah tengok di Facebook, di YouTube banyak video-video share tips-tips untuk usahawan, especially dengan syarikat, usaha syarikat dan sebagainya, ataupun JJ syarikat, semua banyak. Boleh tengok je dalam tu free Syaham Okay. Ada apa lagi Syaham? Boleh kita bagi satu pergulungan menutup, tak ada apa lah kot ada apa-apa. Sebab dia bukannya apa tau. Tapi mungkin ada pesanan lah, pesanan terakhir mungkin kepada panel kita. Okey. Apa pesanan terakhir sebagai penggulungan lah daripada topik kita malam ni, bisnes online perlu ada syarikat. Basically ataupun kita punya rumusan ialah sebenarnya bisnes online ni perlu ada syarikat bukan disebabkan hanya kerana ianya menjadi kewajipan daripada sudut akta. Tapi banyak sebenarnya manfaat yang usahawan boleh dapat daripada segi integriti, orang lebih yakin dengan syarikat yang mana berdaftar berbanding dengan syarikat yang tak berdaftar. Orang yakin kalau jadi apa-apa pun orang tahu mana nak cari. Berbanding dengan tak siapa-siapa lah, mamat mana yang buat perniagaan, lepas tu masuk terus dalam akaun dia tanpa ada satu syarikat berdaftar. Orang lebih yakin syarikat berdaftar. Yang kedua ialah untuk jangka masa panjang. Jangka masa panjang syarikat ni lebih baik berdaftar. Kerana bila dah berdaftar akan ada akaun bank. Bila ada akaun bank akan ada transaction. Bila ada transaction, syarikat boleh buatlah loan bank ke. Kan sekarang ni kita dengar kan kerajaan ada bagi orang kata geran prihatin RM3,000 untuk micro SME. RM3,000 tapi syaratnya syarikat itu, perniagaan itu mesti berdaftar. Kan dah tak dapat geran kalau tak daftar. Kalau kita daftar kita boleh ambil geran. Boleh ambil geran. Geran ni dia beza dengan loan. Loan ni kena bayar balik, geran tak bayar balik. Kerajaan bagi macam tu aje. Tapi bila siapa yang tak berdaftar, waktu ni berputih mata lah. Banyak lagi sebenarnya kadang-kadang ada kerajaan bagi geran. Lepas tu boleh dapat, ada peluang untuk dapat loan. Loan bank, manalah tahu kan. Hari ni kita buat perniagaan ni lepas tu maju, meletup kan. Kita buat jualan online. Mula-mula hari ni online daripada rumah. Esok kita nak buat office. Lepas tu kita nak beli office, kita nak beli jentera, kita nak beli orang kata stok yang lebih banyak supaya kita boleh cater lebih banyak orang kata jualan. Kita perlukan kepada facilities bank. So sebenarnya banyak manfaat sekiranya kita mendaftarkan perniagaan kita. Bukan hanya kerana ianya adalah satu keperluan atas, tapi lebih kepada manfaat bisnes kita juga. Itulah cara kesimpulan. So saya sambung sikit, tambah sikit berkenaan dengan manfaat. Sebab saya pengalaman ada sikit dalam industri, saya bekerja dulu di GLIC, Government Investment Company, iaitu badan-badan kerajaan yang membentuk usahawan-usahawan di Malaysia. Jadi kat sini macam Teraju, Tekun, Mara, SME Corp, SME Bank, banyak. Kalau saya nak listkan tu boleh kata malam ni tak ni lah. Jadi banyak subsidiary, banyak government agensi-agensi kerajaan di bawah kerajaan sendiri. Mereka ni mereka berjalan berdasarkan bajet tahunan kerajaan yang beri kepada mereka, pada badan. Dan mereka perlu salurkan kepada usahawan, kepada bisnes-bisnesmen kita. Mahu online ataupun offline, tak kira. Jadi bila kita tengok peluang-peluang macam ni, bila kita nak berdaftar ataupun nak join, macam kita tengok Teraju antara yang terbesar, mungkin antara yang terbesar. Banyak challenge tuan-tuan. Boleh tengok di website Teraju sendiri, saya bukan kerja kat Teraju nak promote, tapi kita nak tolong kawan-kawan kita berniaga. Kenapa pentingnya perlu ada syarikat berdaftar, Syaham Sebab peluang terlampau banyak kalau kita nak listkan malam ni, terlampau banyak.
kita sendiri yang kena cari, kita kena maksudnya kat sini, kalau kita nak apply selain pada bank, kalau tak nak pergi bank, sebab bank ni mungkin kita ada loan, interest tinggi, tapi di bawah agensi kerajaan yang saya sebutkan tadi, mereka menawarkan sama ada loan dengan rate yang sangat reasonable, yang sangat fleksibel, dengan tenure yang sangat fleksibel, boleh restructuring semula sebenarnya. Okay, kalau kata tak mampu dan sebagainya. Lepas tu mereka juga ada grant. Jadi grant dan loan ni adalah perkara yang kita nak sangat dalam membangunkan bisnes kita, bisnes kita. Jadi mereka juga, saya difahamkan ada apa ni, dia orang panggil khidmat runding bisnes. Bukan sekadar beri duit lepas pandai-pandai. Diorang ke tempat premis kita tuan-tuan, diorang tengok macam mana kita jalankan perniagaan. Nak tolong kita. Kalau kata tahun tu tak ada sale, okey tuan, kenapa tak ada sale? Apa masalah dia, kenapa? Apa isu dia? Diorang ni lebih kepada tolong untuk develop kita punya bisnes. Jadi bagi saya kat sini, bagi peniaga-peniaga yang tak ada syarikat yang berdaftar, even enterprise, ada enterprise je tuan. Tak ada enterprise sayang sebab peluang ni banyak dan jumlah yang diberikan untuk sesuatu pinjaman ataupun grant tu adalah saya rasa di antara 50,000 hingga ke ratus-ratus ribu. Okey? Kalau PB tu tak silap saya sampai 2 juta tak silap saya untuk dia bagi. Dengan syarat lah, kena bersyarat. Jadi orang kata kalau kita bisnes, memang kita ada untung bisnes. Untung 30,000, 50,000 dalam setahun, orang kata okey je untung. Tapi bila kita nak expand bisnes, kalau kata nak start buka, kalau online, start daripada rumah, simpan stok, nak sewa satu kedai. Nak sewa satu kedai, mungkin kos kedai tu dalam 30-40,000, nak renovate semua, nak bayar, dan payment dan sebagainya. Jadi kalau nak pakai, orang kata bahasa apa, hard earn money yang kita dapat, daripada kita asingkan untung dan sebagainya, nak bayar duit mesti hard earn money ni, nak keluar jangan kata 20,000 kan, nak keluar 5,000 pun sayang. Betul. Jadi sebab tu mereka yang orang kata yang berfikiran lebih terbuka ni, mencari peluang di luar sana yang ada menyediakan grant ataupun peluang-peluang pinjaman mikro ataupun sebagainya yang boleh bantu dengan menunjukkan statement, transaksi dan sebagainya. Jadi tak perlu keluar duit hard earn money, tak perlu nak gadai sebagainya, boleh jalankan bisnes seperti biasa. So saya ingat sampai situ saja live kita pada hari ini. Terima kasih Syaham sebab sudah join sesi live kita pada hari ini 5 bulan 5 bulan 5 sorry 5 bulan 5. Okay. Jadi live seterusnya duet bersama saya Syahid adalah pada 7 hari bulan 5, iaitu bersama yang berhormat Tuan Haji Abdul Razak bin Ibrahim. So beliau background sebagai financial advisor dan beliau background industri finance ni agak lama. Topik yang kita bincangkan adalah pasal moratorium. Okey, moratorium, kita maklum masa PKP kita diberi moratorium untuk penangguhan bayaran loan dan sebagainya. Sebab mungkin ada pihak ada individu yang tidak berpendapatan untuk PKP ataupun mungkin sebagainya. Jadi isu ni berbangkit semula apabila pada hujung April dan 1 Mei kan ada pihak-pihak berbangkit mengatakan benda ni U-turn balik. Orang kata pusing. Tak sebut bikin ada benda sebagainya. Jadi kita nak bincangkan pada hari Khamis ni pukul 9.30 waktu yang sama hari Khamis. Apa yang U-turn pasal moratorium. So stay tune. Apa yang U-turn? Apa yang U-turn, apa yang outa dan fakta. Jadi terima kasih kawan-kawan yang tengok, yang join live ni, okey, yang dapat share, yang dapat like, yang tak dapat tengok, tak sempat, insya-Allah boleh tengok balik live ni. Saya akan upload, akan dapatkan hard copy untuk video live kita ni, untuk share, upload balik dekat dia punya Facebook profile, social media profile lain, seperti YouTube, Instagram ataupun sebagainya. Jadi kita boleh tengok balik apa yang kita bincangkan pada hari ini. So setakat itu saja, okey. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi, okey. Untuk kawan-kawan semua, selamat berpuasa, selamat bersabar, patuh PKP, jangan excited untuk ni sebab bagi saya pandemik ni isu yang besar. Semua orang merasa, saya sendiri merasa, saya baru start bisnes dalam masa 2-3 bulan, kena pandemik macam ni, memang goyang. Tapi hidup perlu diteruskan, okey. So terima kasih banyak, okey. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.